Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusyikira binti Amir Hamzah, nombor matrik 267888. Okey, saya akan menerangkan tentang kenapa rakyat Sabah dan juga Sarawak ni nak keluar daripada Malaysia. Okey, seperti yang kita sedia maklum, pertukaran terma panggilan Sabah dan Sarawak telah berkuat kuasa serta-merta pada 8 April 2021. Kenapa perkara ini boleh terjadi? Okey, nama wilayah ni sering diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir sejak 2018 semasa sambutan Hari Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah. Beliau menegaskan bahawa Sabah dan juga Sarawak adalah sebuah wilayah rakam sekutu yang seangkatan dengan Tanah Melayu dan Singapura pada masa tersebut. Okay. Pada tahun berikutnya, status rakam sekutu ni juga ditukar kepada negeri-negeri secara perlahan-lahan. Kat sini kita dapat lihatlah di antara negeri-negeri. Okay. Menurut ahli geografi, konsep wilayah ini Research Science 1969, Hedgett, Cliff, Frey 1997 membahagikan wilayah ini kepada 3 kategori atau sering dikenali dengan topologi wilayah. Okey, sama adalah wilayah formal. Ia dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogen yang sama seperti tingkah laku sosio-budaya atau tingkah laku biofizikal. Okay, ia dapat dibuktikan secara berfakta dan juga jelas. Okay, sebagai contoh, bahasa Sarawak dan juga bahasa Sabah mempunyai sangat berbeza dan berlainan. Begitu juga dengan bahasa di Tanah Melayu. Dengan ini, pengiktirafan sebagai wilayah berbanding negeri adalah lebih sesuai. Okey, seterusnya adalah wilayah fungsional. Terjadinya interaksi tertentu di kawasan tersebut yang mempunyai sebuah pusat utama yang memberi impak kepada kawasan sekelilingnya. Biasanya ia akan melibatkan ekonomi. Okey, sebagai contoh, gempa bumi yang berlaku di Sabah pada 2015 bermula dan berpusat di Ranau. Namun, gelombang gempa bumi itu boleh dirasai juga di bandar-bandar sekelilingnya iaitu di Kota Kinabalu dan juga Sandakan. Seterusnya adalah wilayah vernacular. Berdasarkan pendapat dan mungkin berbeza mengikut pendapat seorang, ia tidak semestinya dibezakan mengikut fakta dan hanya bergantung kepada perspeksi. Okey. Sebagai contoh mudah, jika kita lihat kawasan yang paling utara di Borneo, orang akan cakap di Kundat dan juga Sabah, kedua-dua kawasan ni adalah betul, tapi jika kita lihat secara lut, dia dibahagikan mengikut wilayah-wilayah tertentu. Okay. Antara tiga kategori wilayah yang mana yang merujuk kepada Sabah dan juga Sarawak, adakah wilayah formal, functional, vernacular? Okey, jawapan dia adalah wilayah formal. Tapi kenapa wilayah formal? Ia dapat dibuktikan secara formal dan juga jelas. 3 wilayah di Malaysia ia dapat dibahagikan iaitu Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Ia berbeza dari sebelum ini Sabah dan juga Sarawak yang berdiri setanding dengan negeri-negeri kecil yang lain seperti Pulau Pinang dan Perlis. Sabah dan Sarawak ini dia mempunyai berkuasa autonomi yang mempunyai dua identiti, iaitu bergabung dengan negeri Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia, tidak seperti negeri lain. Okey. Perkara ini jelas bertentangan dengan persetujuan asas secara tidak langsung. Kerana rakyat akan melihat 3 wilayah ini sebagai abang besar dan mempunyai kedudukan yang lebih kukuh berbanding negeri. Namun, benda ni hanya akan jadi gelaran dan tidak membawa apa-apa makna selagi Perlembagaan Utama Malaysia Act 1963 tidak dipindah secara rasmi. Di peringkat pentadbiran pula, ia akan memberi peluang juga kepada penduduk asal Sabah dan Sarawak sendiri untuk mentadbir sesebuah jawatan dan juga kementerian. Sebelum ini banyak jawatan yang penting dipegang oleh orang luar yang berasal dari semenanjung Malaysia. Hal ini akan memperkuatkan lagi pengaruh Sabah dan juga Sarawak untuk membuat keputusan hal yang berkaitan dengan persekutuan dan suara majoriti daripada wilayah masing-masing. Okay. Seterusnya adalah jika sistem kenegerian untuk Sabah dan juga Sarawak ini dihapuskan, apa yang akan terjadi?
Okey, ini adalah pentadbiran Sabah ni ia akan menggunakan sistem residensi. Okey, di mana sebuah wilayah itu akan dibahagikan kepada beberapa residensi berbanding sistem negeri. Sebagai contoh, residensi Gaya yang merangkumi kawasan Kota Kinabalu, Toren, Tabaruli, Penampang dan juga Pusatan. Setiap kawasan tersebut akan ditadbir oleh Gubernur Residensial, Ahli Konsil dan Jentera Pentadbir. Jika dilaksanakan, ia umpama seperti mengembalikan semula sistem pemerintahan British pada masa dahulu. Namun begitu, sistem residensi juga perlu dikaji dengan lebih mendalam supaya ia membawa kesan yang lebih baik pada masa hadapan. Ini kerana jika sekarang kita dapat lihat bendera Malaysia ada 14 tahun. So, jika Sabah dan Sarawak mahu jadi wilayah, ia mungkin akan menjadi 3 baris dan juga lagu-lagu kebangsaan dan juga lagu Sabah dan Sarawak dalam bait lirik dia ada menyebut tentang negeri. So, lepas ni mungkin kalau dia nak tukar kepada wilayah, mungkin lagu juga akan diubah. Yang tu je daripada saya. Terima kasih.